Shalom teman-teman gereja DMC Bahasa Malaysia, salam berkat di dalam nama Yesus Kristus saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi di dalam renungan harian ini. Semoga saudara sehat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini masuk kita ke dalam bahagian yang keempat. Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 4. Ya, meski aku melangkah di lembah bayangan maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan, kerana Engkau akan bersamaku. Gada dan tongkatmu menetapkan hatiku. Setiap orang di dalam dunia ini akan menghadapi lembah bayangan maut di dalam hidup kita, saudara. Alkitab mengatakan, meskipun aku melangkah di lembah bayangan maut, meskipun menganggap kita akan berhadapan dengan cabaran satu hari nanti. Amin, saudara. Saudara, sama ada kita sekarang di dalam lembah bayangan maut ataupun tidak, inilah bahagian firman Tuhan yang akan membantu kita. Kadang-kadang kita akan ragu-ragu dan lupa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama sekali apabila kita mengharungi lembah. Hari ini, izinkan saya, saudara, menyatakan dan mengingatkan kita semua bahawa kita boleh dan selalu meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kerana Dia adalah Allah yang setia. Dia berjanji akan membawa kita menyeberangi lembah ini ke sebelah padang rumput yang hijau. Nah, saudara, di dalam kita mengharungi lembah bayangan maut, ada 3 kebenaran yang ingin saya kongsikan. Yang pertama, kita tidak keseorangan. Tuhan menyertai kita. Daud menyatakan di dalam ayat 4, ya, meski aku melangkah ke lembah bayangan maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan, kerana Engkau akan bersamaku. Kita tidak harus takut, saudara, kerana Tuhan akan bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang setia. 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tidak boleh menyangkal dirinya. Wow, Allah kita tetap setia, saudara. Allah kita adalah lebih besar daripada ketidaksetiaan kita. Inilah Tuhan kita yang baik, saudara. Amin. Bayang-bayang di dalam hidup kita adalah kerana cahaya yang memancar. Bagaimana kita berurusan dengan bayang-bayang kita? Apa yang saya cadangkan hari ini ialah untuk kita berpaling daripada bayang-bayang kehidupan kita kepada cahaya yang memancar. Yohanes 8:12, Yesus berkata kepada mereka, akulah cahaya dunia. Orang yang mengikutku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya hidup. Alkitab mengatakan Tuhan adalah cahaya dan di dalamnya tidak ada kegelapan. Janji Allah bukanlah hidup kita tidak ada masalah, saudara. Tetapi janji Allah ialah apabila kita mengharungi lembah, Tuhan akan menyertai kita. Jikalau Tuhan memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Jadi saudara, janganlah kita fokus kepada apa yang menakutkan kita, apa yang merisaukan kita, apa yang membingungkan kita. Tetapi kita berpaling daripada fokus tersebut kepada fokus kita kepada Gembala kita yang setia, kepada Yesus Kristus yang rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Dan kerana itulah tidak ada masalah yang kecil ataupun masalah yang besar yang tidak boleh Dia selesaikan. Amin, saudara. Nah, kebenaran yang kedua ialah Tuhan akan melindungi dan memimpin kita. Ayat 4b yang seterusnya, gada dan tongkatmu menetapkan hatiku. Jadi saudara, Tuhan bukan sahaja akan bersama dan menyertai kita di dalam lembah kegelapan, tetapi dengan gada dan tongkat, Tuhan akan menetap hati kita. Di dalam bahasa Inggris, your rod and your staff, they comfort me. Comfort di sini, saudara, ialah keselesaan. Nah, gada pula ialah alat yang digunakan oleh gembala untuk memimpin domba melalui curang bukit yang susah. Dan tongkat pula ialah satu alat yang digunakan oleh gembala untuk melindungi domba daripada musuh, serigala contohnya. Jadi saudara, Tuhan akan berjuang untuk kita dengan tongkatnya. Tuhan akan melindungi kita dengan tongkatnya. Dan dengan gadanya, Tuhan akan memimpin kita. Wow, saudara, di dalam kita mengharungi lembah bayangan maut, Dia akan memimpin dan melindungi kita.
Di dalam Yohanes 10:11-13, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang mengorbankan nyawanya untuk kita. Di dalam ayat yang seterusnya, Dia mengatakan bahwa orang upahan bukanlah gembala yang baik, saudara. Kerana apabila serigala datang, dia akan cabut lari. Orang upahan akan berlari bertempiaran kerana dia hanya bekerja semata-mata untuk mendapat upah, kan saudara? Tetapi kita mempunyai gembala yang baik. Dan gembala yang baik ini menyatakan walaupun kita di dalam lembah bayangan maut, dia tetap bersama dengan kita. Jadi hari ini saudara, jangan kita takut, risau dan khawatir. Tuhan akan bersama dengan kita. Kebenaran yang ketiga, walaupun di dalam lembah kegelapan, Tuhan mempunyai rancangan yang baik. Kita akan mendapat ganjaran jikalau kita tetap memandang kepada Tuhan, saudara. Cabaran hidup tidak akan berterusan dan akan berakhir. Tuhan akan membawa kita menyeberangi lembah bayangan maut ini. Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam lembah ketakutan kita, di dalam lembah kesedihan kita, di dalam lembah kehancuran kita, di dalam lembah kesusahan kita. Tuhan tetap bersama dengan kita dan mempunyai rancangan yang baik untuk kita. Yesaya 43:19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang hal itu sudah muncul. Tidakkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di tanah tandus dan sungai-sungai di gurun. God will make a way when there seems to be no way. Tuhan akan membuat jalan walaupun kita melihat seolah-olah tidak ada jalan keluar. Wow saudara, inilah Tuhan kita. Dia mempunyai rancangan yang baik untuk diri kita. Hasil penderitaan kita ialah harapan yang tidak akan mengecewakan kita. Maksudnya, akhirnya sesuatu yang baik akan berlaku. Amin saudara. Jadi saudara, hari ini Tuhan mahu mengingatkan bahawa Dia adalah gembala yang baik. Sama ada saudara mengharungi lembah-lembah kegelapan hari ini atau untuk masa yang akan datang, Tuhan tetap setia. Dia akan menyertai kita. Dia akan berjuang untuk kita dengan tongkatnya. Dia akan memimpin kita dengan gadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu ialah indah dan hidup yang boleh kami praktikkan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, di dalam kami mengharungi lembah bayangan maut, kami tahu bahwa Engkau akan bersama dengan kami. Engkau akan memimpin kami. Engkau akan berjuang untuk keselamatan kami. Dan kami doakan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara. Sampai kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Shalom.